kerja itu, dia timbul pula kebocoran di tempat yang lain. Jadi kena tunggu sikit lagi lah masa selepas daripada reda hujang ni. Sekarang ni kita kena bertahan begini lah. Kalau buat masa ni pun mungkin tak berapa nak jadi juga lah. Jadi kita tunggu sikit lagi, insya-Allah mudah-mudahan diberikan jalan penyelesaian oleh Allah SWT. Kalau yang kita buat dulu waterproof tu di sekitar dia punya apa nama ni, dia punya lantai atas sana, di sekitar kubah tu, di keliling tu, memang semua dah komplit lah dia punya waterproof tu. Dia dah buat dan memang dicek pada baru lagi kemarin dulu begitu, memang tidak ada crack. Jadi yang bocor tu pula mungkin daripada dibuat andaian permulaan ni, mungkin daripada kubah tu sendiri ada crack. Mungkin juga sebab kubah kita pun dah lama dah, kubah kita pun pakai fiber je. Untuk makluman saudara jemaah sekalian lah, takut ada yang bunyi situ sini, suara-suara yang tak molek. Jadi kita beri penjelasan, bukan kita tidak ambil tindakan, take action, tapi sudah diambil. Dan sepanjang daripada awal tahun 2023 ni, bulan 1, bulan 2, 3, bulan Ramadan, bukan kata tak hujan pun, hujan juga. Dan ada juga hal lebat macam hak terik ni, tapi memang tak bocor. Kita tengok alhamdulillah, suka hati dah masa tu kan. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni baru pula bocor. Jadi ini kita doa lah tuan-tuan, pakai doa. Kuasa doa ni dia luar biasa juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh berikan kemudahan jalan penyelesaian kepada kita. Yang seterusnya makluman yang nak diberitahu, insya-Allah bermula daripada sekarang ni, kita di pihak Masjid Abidin ni, kita ada satu pusat pengajian yang kita telah wujudkan, namanya Darul Ulum Masjid Abidin ataupun singkatannya DUMA. Jadi di Darul Ulum Masjid Abidin kita buat program pengajian secara bersijil. Untuk permulaan ni baru kita buat sijil pengajian Al-Quran. Jadi terbuka kepada semua golongan-golongan dewasa lah khususnya. Kita ni yang dah bekerja ke, yang lepeceng ke. Jadi kita buka dengan yuran yang sangat minimum lah. Bukan minimum, yang sangat rendah, lebih kurang RM50 sebulan sahaja. Jadi ataupun 50 hingga 100. Ada pengajian RM100, ada yang RM50 sebulan. Pengajian Quran daripada asas, Iqra' lah asas tu. Dan ada juga lanjutan yang boleh dah baca Quran, kita letak di lanjutan. Dan ada juga sijil pengajian Al-Quran talaqi am. Dan yang keempatnya sijil pengajian Quran talaqi bersanad. Program talaqi am ini maksudnya kita baca Quran dengan bimbingan seorang guru yang mahir. Dan di sini di masjid kita ni tidak ada hak lain lah melainkan imam khah kita lah, tuan syekh kita. Dan insya-Allah Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulaib ambil peranan sebagai guru kepada program sijil pengajian Quran talaqi am dan talaqi bersanad di masjid kita ni, di bawah Darul Ulum Masjid Abidin. Maka kita telah buka kemasukan baru untuk sesi 2024. Maka boleh bermula daripada sekarang, nak daftar boleh khabar ke imam-imam kita ataupun boleh ke pejabat Masjid Abidin dalam waktu pejabat lah, hari Ahad sehingga Khamis. Ataupun boleh je tuan-tuan sekalian jumpa mana-mana imam untuk nyatakan hasrat nak masuk, dia akan diberi borang apa semualah. Jadi boleh dah nak daftar. Dan ada temu-duga bagi program-program yang tertentu akan dimaklumkan oleh imam ataupun pegawai masjid yang bertugas tu lah. Dan untuk pelajar-pelajar Darul Ulum yang dah masuk tahun 2022, kita dah mulakan program 2022. Tahun ni dah genap 2 tahun dia belajar. Ada sebahagiannya akan tamat pada tahun ini. Dan kita akan adakan majlis ataupun dipanggil macam convocation gitulah lebih kurang. Tapi dalam bahasa Arab dipanggil ihtifal sanawi.
Jadi akan diadakan penyampaian sijil kepada pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan program pengajian. Jadi itulah yang usaha pihak Masjid Abidin Masjid Negeri kita buat untuk beri kemudahan kepada golongan-golongan yang bekerja, yang pencen ni, yang dewasa, untuk kita boleh dapat belajar lagi dengan secara dapat sijil. Mungkin kat lain ada sijil juga, tapi ini sijil daripada Masjid Negeri sendiri. Nampaklah lain sikit lah. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga nak maklum, masjid kita ini juga menyediakan kemudahan kepada para jemaah sekalian, sama ada untuk kita membuat amal kebajikan ataupun untuk kemudahan dari sudut kita nak guna apa-apa barang-barang masjid. Kita juga membuka peluang untuk anda semua boleh bertanyalah kepada pihak masjid, nak punya kursi ke meja ke, boleh. Kita ada dia punya bahagian peminjaman peralatan-peralatan gitu. Dan juga kita ada bilik akad nikah yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu lagi. Kita sebenarnya di Masjid Negeri Masjid Abidin ini dah buat satu bilik akad nikah untuk memudahkan urusan pasangan-pasangan yang nak berkahwin di masjid. Dan tidak kita buat di tengah-tengah dewan solat begini, kerana memikirkan banyak risiko yang berlaku. Antara, bukan risiko lah, maksudnya ada banyak kesan-kesan negatif lah. Antaranya bila menikah dalam masjid begini, kadang-kadang duk bergelak ketawa, orang duk semayang, ganggu. Kadang-kadang ada yang mari nak lihat akad nikah ni wanita-wanita yang period, yang haid. Jadi tidak khabar. Yang dia haid, kalau dikabarkan orang tak boleh masuk pula. Jadi buat senyap-senyap begitu. Itu juga tak molek. Jadi masjid ambil pendekatan, kita wujudkan satu bilik khas untuk mudahkan golongan-golongan ni untuk dia boleh bersama-sama dalam majlis akad nikah. Biliknya di belakang sana tuan-tuan. Memang dekat dengan serambi masjid. Mana kalau orang yang uzur, yang period, dia boleh duduk di serambi masjid saja untuk melihat akad nikah tu berlangsung. Itu juga disediakan oleh pihak masjid. Siap adalah pelamin-pelamin yang untuk nak bergambar boleh lah. Nak OOTD tu boleh sangat lah. Comel pelamin kita. Maklumat lanjut boleh tengok dalam Facebook Masjid Abidin kita lah. Dan juga ada kemudahan yang untuk buat kebajikan yang kita sediakan, iaitu sedekah arwah. Ini program yang baru kita wujudkan untuk jemaah-jemaah yang nak sedekah pahala kepada arwah ahli keluarga kita, ayah, mak kita apa semua yang dah meninggal. Kita nak sedekah bagi pihak dia. Kerana sedekah untuk si mati ni sampai pahalanya, sampai. Maka kita juga buat satu inisiatif sedekah arwah. Tuan-tuan boleh beri duit kepada pihak masjid untuk kita buat makanan dan kita bagi pada jemaah-jemaah yang hadir pada waktu zuhur. Kalau waktu lain tu jemaah sikit, kita ambil waktu zuhur kerana jemaah ramai. Jadi kita buka sepanjang masa program ni, boleh berhubung dengan mana-mana untuk imam kita ataupun pegawai-pegawai di pejabat Masjid Abidin. Itu sajalah yang saya nak khabar pada tengah hari ini. InsyaAllah khutbah jemaat kita akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akhari bin Ghazali, dan imam salat jemaat kita seperti biasa Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulaib Al-Azhari Al-Masri, dan Bilal yang bertugas yang mulia Ustaz Cikgu Ahmad Amzar bin Cikgu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, sila dengar dengan titi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah kerana ianya amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna li'ibadatihi mukhlisina lahuddin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga akidah kita, dan janganlah kita mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khutbah Jumaat akan menyentuh tajuk peliharalah akidahmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, akidah merupakan satu perkara yang amat berharga dalam diri manusia. Ia merupakan syarat utama bagi menentukan kedudukan seseorang di hari akhirat kelak. Orang yang mempunyai iman dalam hatinya pasti akan menjadi ahli syurga, walaupun mungkin diseksa terlebih dahulu di dalam neraka kerana dosa-dosanya. Manakala orang yang kufur, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Justru itu, iman adalah perkara yang amat penting. Ia adalah sebab terselamat daripada kekal di dalam neraka. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, akidah yang boleh menyelamatkan seseorang daripada kecelakaan di hari akhirat kelak ialah akidah yang terbina di atas keyakinan yang teguh terhadap perkara-perkara keimanan yang berdasarkan dalil yang benar dan hujah yang yakin. Ini bermakna keimanan itu hendaklah dibina atas asas dalil, bukannya taklid semata-mata, agar keyakinan tersebut tidak goyah jika datang syubhat dan kekeliruan. Tidak membadai hanya sekadar ikutan dan taklid buta dalam perkara akidah yang boleh tergugat apabila datangnya serangan pemikiran dan ideologi. Umat Islam kini diserang berkaitan akidah daripada dalam dan luar. Serangan daripada dalam adalah ancaman ajaran sesat yang mana menggunakan nama Islam dan dibawa oleh orang-orang yang mengaku Islam. Manakala ancaman luar pula adalah serangan daripada musuh-musuh Islam yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan-serangan ini pula datang dalam pelbagai bentuk. Antaranya, yang pertama, pembawaan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti liberalisme, iaitu fahaman kebebasan secara mutlak; pluralisme, iaitu fahaman yang mendakwa semua agama adalah sama; dan etisme, iaitu fahaman yang menolak kewujudan Tuhan. Serangan yang kedua ialah syubhah dan kritikan yang disasarkan kepada prinsip akidah dan syariah, seperti mempertikaikan akidah ahli sunnah wal jamaah, menganjurkan pegangan tidak bermazhab dan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mempertikai, mengkritik kredibiliti, bahkan menyesatkan para ulama yang muktabar dalam kalangan umat Islam. Semua cabaran dan serangan ini perlu ditangani oleh setiap Muslim dengan melengkapkan diri dengan akidah yang sahih. Caranya ialah dengan menghadirkan pengajian-pengajian khusus berkaitan dengan akidah, berpandukan kitab-kitab yang muktabar dan bimbingan guru-guru yang mahir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, akidah ahli sunnah wal jamaah merupakan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidatan." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaih wa ashabi." Maksudnya, dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan, kesemuanya dalam neraka kecuali satu golongan sahaja. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah yang mengikut apa yang dijalani oleh aku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Abi Daud menyebutkan, wa wahidatun fil jannah wahya al-jamaah. Maksudnya hanya satu golongan di dalam syurga, iaitu jamaah.
Persoalannya, bagaimanakah kita hendak mengenal ciri-ciri pegangan ahli sunnah wal jamaah? Kerana setiap kumpulan boleh mendakwa bahawa kumpulannya yang benar dan kumpulan-kumpulan lain yang sesat. Jawabnya ialah dengan berpandukan kitab-kitab yang mu'tabar. Antara kitab yang menjadi rujukan di dunia Islam ialah Qawaid al-Aqaid, Aqidah Nasafiyah, Aqidah Sanusiyah, Jauharah Tauhid, Kharidah Bahiyah dan Aqidatul Awam. Di alam Melayu kita ini pula, kitab-kitab yang dijadikan pengajaran dalam akidah antaranya Faridatul Faraid, Aqidatul Najin dan Bakurah Amani. Dengan berpandukan kitab-kitab muktabar dan bimbingan guru-guru yang mahir dalam akidah, kita dapat memahami ilmu akidah mengikut acuan yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, berikut adalah secara ringkas ciri-ciri akidah dan i'tiqad yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, hendaklah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, qadim, yakni tiada permulaan bagi wujudnya, kekal selama-lamanya, tidak binasa, tiada sekutu dan tiada tandingannya. Kedua, beriktikad bahawa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai dengan makhluknya, sama ada pada zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya, serta Maha Suci Allah daripada segala makna kekurangan. Yang ketiga, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mengetahui, Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkata-kata dan segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriktikad bahawa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mencipta semua alam ini, hanya Allah Subhanahu wa taala jua yang menciptakan segala perbuatan hamba. Hamba dikurniakan Allah memiliki usaha dan ikhtiar sahaja dalam perbuatan mereka. Yang kelima, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul, serta beriman dengan rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersifat dengan siddiq, amanah, fatanah dan tabligh, serta sifat-sifat manusia yang tidak mengurangkan darjat kerasulan mereka. Dan yang keenam, mempercayai segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan malaikat, kitab-kitab, mukjizat, azab kubur, hari akhirat, syurga, neraka dan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan selepas mati. Semoga sedikit perkongsian berkaitan akidah ini dapat menyedarkan kita tentang kepentingan akidah. Hanya dengan akidah yang sahih dan berpandukan pegangan ahli sunnah wal jamaah sahajalah dapat menjamin kebahagiaan yang kekal di akhirat. Maka hadirkanlah diri kita dalam majlis-majlis ilmu dan datangi kelas-kelas pengajian akidah yang diajarkan oleh para ulama dan guru-guru yang mursyid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita iman dan akidah yang teguh, seterusnya dimatikan dalam iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengakui dan menegaskan yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.
آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah peluang kehidupan ini dengan melakukan ketaatan untuk mendapat keredaannya. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam, padanya dimasukkan baginda ke syurga, dan padanya juga dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Maka bersempena dengan hari yang mulia ini, sayugialah kita umat Islam mengambil peluang melakukan amal kebaikan seperti berniat iktikaf ketika berada dalam masjid, mengambil pengajaran daripada kandungan khutbah Jumaat, berzikir serta menunaikan solat Jumaat dengan tertib dan khusyuk. Janganlah melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu jemaah lain sepanjang berada di dalam masjid, kerana perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Maka marilah juga kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuanmu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menentang kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Ya Allah, tanah suci kami telah dihancur dan dimusnahkan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Engkau hancurkanlah dan musnahkanlah pakatan-pakatan mereka.
Timpakan laknat dan siksamu ke atas mereka. Jauhkanlah dan gagalkanlah segala usaha mereka daripada menguasai bumi kaum muslimin di Palestin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maju lagi diberkati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan yang berterusan. Jauhkanlah negeri kami ini daripada segala malapetaka, musibah dan apa jua kemurkaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم مكن لعبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم مكن لعبادك الموحدين في غزة. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم عونا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب
مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الصهاينة المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام إن شاء الله صلاة حاجة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها طاعة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي سوريا ولبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم قو شوكتهم وسدد رميهم. اللهم قو شوكتهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.